Assalamualaikum, nama saya Marcella Iwani Fitri dan untuk kali ini kami akan masuk tentang analisa asas kewangan yang juga dipanggil fundamental analysis. Okey, untuk pengenalan dia, analisa asas kewangan adalah penilaian prestasi kewangan terhadap sesebuah syarikat yang dari mana kita akan lihat kepada aspek kuantitatif dan juga kualitatif. So, apa tu aspek kuantitatif dengan kualitatif? Okey, untuk aspek kuantitatif ni, dia macam nombor. Macam contoh penyata kewangan syarikat ataupun dia punya penyata kunci kira-kira iaitu balance sheet sesebuah syarikat. Selain daripada penyata kewangan, kita boleh tengok penyata aliran tunai iaitu cash flow. Contoh macam company tu dia keluarkan duit untuk aset dia yang macam mana. Tak pun dia dapat receive duit daripada mana. So, kita sambung pula dengan aspek kedua iaitu kualitatif. Untuk kualitatif ni, dia bersifat subjektif. Macam biasalah kita sebagai investor, kita mestilah nak tengok company yang kualiti dia elok kan. Contoh-contoh untuk kualitatif ni macam contoh dia punya CEO, syarikat tu punya CEO. Tak pun apa pencapaian syarikat tu, tak pun dia punya model operasi dia macam mana. So, tujuan penilaian prestasi kewangan ni dia dijalankan untuk membantu pelabur mengenal pasti nilai sebenar saham sebuah syarikat. Okey, untuk pelabur yang baru, kita akan fokus pada analisa yang boleh dilakukan dengan menggunakan analisa 3M iaitu model perniagaan, management dengan magic number. Okey, selain daripada analisa 3M untuk analisis kewangan ni, kita sebagai pelabur juga boleh tengok berdasarkan CanSlim. Tapi untuk video ni kita akan fokuskan kepada 3M sahaja. So, antara kriteria yang ada dalam 3M adalah model perniagaan, management dan juga magic number. Okey, yang pertama saya akan bincangkan tentang model perniagaan. Model perniagaan ni kita lihat kepada dia punya struktur perniagaan. Contoh macam aktiviti perniagaan tu. Peluang syarikat untuk berjaya lebih tinggi kalau dia punya barangan tu unik. Macam tak ada kompetitor lain boleh lawan. Contohnya macam TNB ke, Syabas ke. Dia macam syarikat yang utama dekat Malaysia ni. Okey, untuk yang kedua adalah management. Management ni pengurusan untuk syarikat tu. Contohnya macam siapa pengarah syarikat tu, siapa pengarah syarikat Maxis tu, tak pun siapa CEO syarikat Maxis tu, ataupun siapa shareholder terbesar untuk syarikat tu. Jadinya, pengurusan atau management kepada syarikat tu, sesuatu syarikat tu, ia memang amat penting lah untuk seseorang pelabur tu ambil tahu. Sebabnya, pengurusan syarikat tu juga boleh pengaruhi kepada harga saham dia. Jadinya, lagi terkenal lah CEO dia, lagi macam ramai orang queue untuk beli saham syarikat tu. Okey, untuk kriteria yang terakhir adalah magic number. Magic number ni dia merujuk kepada penilaian dan kajian beberapa komponen yang penting untuk kita menilai as pelabur. Kita akan menilai prestasi syarikat yang kita akan pilih ni. So basically magic number ni dia under aspek kuantitatif. Kita akan tengok dekat diorang punya penyata kewangan macam tu. Okey, yang pertama kita akan tengok dalam magic number ni dia ada EPS, earning per share, iaitu keuntungan sesaham, keuntungan satu saham kepada syarikat tersebut. Kita as pelabur mestilah kita nak tengok keuntungan saham untuk syarikat tersebut dia positif kan. Jadinya kalau syarikat tu dia ada earning per share, keuntungan sesaham tu dia positif, so, dia akan jadi salah satu sebab untuk pelabur tertarik dengan syarikat tu. Selain daripada earning per share, kita akan tengok juga kepada nilai sebenar saham tersebut. Dia punya intrinsic value. Nilai intrinsic value ni kita akan tengok dekat earning per share kita yang kita cari. Earning per share tu kita boleh dapat dalam penyata kewangan. Kita boleh tengok dekat dalam Bursa Marketplace ataupun Malaysian Stockbiz. So normally dua-dua website ni, Bursa dengan Malaysian Stockbiz ni, dia akan sediakan untuk setiap company yang kita teringin nak melabur. Okey, kita sambung balik untuk intrinsic value ni.
So untuk nilai intrinsik ni, kita kena tengok dekat earning per share syarikat tadi. Contoh macam kita cari untuk syarikat Maxis. Untuk syarikat Maxis contohnya dia punya earning per share tu RM2. So kita kena untuk carikan intrinsic value, kita kena darabkan RM2 tu darab dengan 8.1. Dia dah tetapkan dalam bursa ni, dalam Malaysia memang dia tetapkan untuk cari intrinsic value kena darab dengan 8.1. Okey, lepas kita dapat jawapan untuk intrinsic value tu, kita akan tengok pula jawapan yang kita dapat tu dia under value atau over value. Kalau under value, dia menunjukkan yang intrinsic value cari tadi lebih besar daripada current market price. Current market price ni kita akan tengok dekat harga semasa syarikat yang kita cari tu. Selain under value, ada juga over value. Kalau over value ni pula, dia apabila intrinsic value yang kita cari tadi untuk syarikat tu, dia lebih kecil daripada harga semasa untuk syarikat tu. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan mana kita nak cari intrinsic value ni. Okey, maaf ya, saya baru perasan untuk nombor 3 ni, sebenarnya kita akan cari return on equity, iaitu dalam bahasa Melayu, nisbah pulangan ke atas equity. Contoh biasa equity ni macam hutang ke, loan ke, macam tu lah. Untuk return on equity ni, atau nama pendek ROE, so kita akan tengok dekat sebuah company tu, dia punya ROE ni lebih daripada 20 hingga 25% lah selalunya. Jadi macam company atau syarikat yang kita pilih tu ada ROE yang dalam 20 hingga 25%, maksudnya company tu macam dalam keadaan baik. So, mungkin kita akan dapat return atau pulangan yang tinggi daripada syarikat tersebut. Okey, yang keempat pula adalah price to earning ratio, atau nama pendek dia PE ratio je selalunya kami panggil. Atau dalam bahasa Melayu, nisbah harga saham kepada keuntungan sesaham. Jadinya PE ratio ni, ringkas dia PE ratio ni, dia salah satu kaedah yang digunakan oleh pelabur untuk menilai harga saham bagi sesebuah syarikat tu. Untuk PE ratio ni, syarikat yang kita pilih tu mesti kena bawah daripada 15 kali. Okey, kalau lah PE ratio untuk syarikat tu dia dapat negatif, maknanya syarikat tu dia sedang mengalami kerugian. Manakala PE ratio yang tinggi, yang positif, yang berada dalam industri yang sama, dia menunjukkan bahawa syarikat tersebut jangka untuk berkembang pada masa yang akan datang. Okey, yang last sekali dalam magic numbers ni adalah net tangible asset sesaham atau panggil net asset value sesaham. So basically NTA dengan NAV sesaham ni, NTA is net tangible asset atau net asset value, selalunya akan diberi dalam Bursa Marketplace punya website ataupun dalam Malaysian Stock Biz. Selalunya memang akan diberi under financial punya point, dia akan dah bagi terus. So kita as pelabur tak payah nak kena kira-kira ke apa, kita just tengok nanti dalam financial punya report. Okey, untuk NAV atau NTA ni, kalau NAV atau NTA ni lagi besar daripada harga semasa syarikat tersebut, so saham syarikat tu dia under value. So dia macam kita akan dapat rugi. Jadinya penting sangatlah kita nak tengok 3M ni, dia punya model perniagaan dia, management dia, ataupun magic numbers ni kita boleh tengok dalam penyata kewangan dia. Amat penting lah untuk tolong kita ni as pelabur sebelum kita nak start melabur kepada syarikat tersebut. Okey, ini contoh untuk company Maxis. Ini yang saya carilah. Okey, untuk 3M yang pertama adalah model perniagaan kan. So kita akan dapat Maxis punya profile ni dalam Bursa Marketplace. Kat situ dia akan bagi company Maxis ni dia buat apa, dia punya location business dia dekat mana, dia punya main office dia dekat mana. Okey, sebelah dia pula adalah management. Management ni kita boleh tengok bawah profile tadi yang saya tunjuk untuk model perniagaan tu.
So contoh dekat sini dia punya non-executive chairman dia is Tan Sri Muhzani bin Mahathir. Okay, contoh dia punya bos ni orang Melayu kan. So maybe dia boleh tarik perhatian pelabur Melayu untuk invest dekat company Maxis ni. Okay, seterusnya adalah magic number. Okay, ini adalah Maxis punya financial information. Benda ni kita boleh dapat dekat Malaysian Stock Biz. Sebenarnya senang je nak cari benda-benda ni sebab dekat Malaysian Stock Biz dengan Bursa Marketplace ni, diorang akan dah sediakan semuanya untuk kita. Okay, kita sambung balik, okay? Okay, untuk kriteria pertama dalam magic number ni, kita tengok kepada dia punya EPS kan, earning per share. Jadi, untuk earning per share ni, selalunya memang dia akan diberikan dalam bentuk sen. Kalau contoh dekat sini 15.72, maksudnya dekat sini 15 sen untuk company Maxis ni. Seterusnya, dia bagi juga PE ratio iaitu 24.05. ROE pun dia bagi dalam bentuk persen iaitu 18.94%. Dan yang terakhir sekali dia bagi juga NTA, Net Tangible Asset dalam bentuk RM iaitu 0.83. Dekat dalam financial information ni dia takkan bagi intrinsic value tau sebab kita kena cari sendiri calculation atau kira-kira dia. Kita akan gunakan EPS tu darab dengan 8.1. Okey, dekat sini adalah contoh jalan penyelesaian untuk kita dapatkan dia punya analisa asas kewangan kepada Maxis punya company. Okey, yang pertama adalah EPS. So tadi kita dah tengok yang dalam Maxis ni kita dapat 15 sen. So macam saya cakap tadi, EPS ni kalau positif maksudnya company tu bagus untuk kita melabur. Yang kedua adalah PE ratio. Untuk Maxis ni dia bagi tadi 24.05 kan. Jadinya macam saya cakap tadi, kalau PE ratio tu dalam lingkungan 20 hingga 25 kali, 20 hingga 25 times, maksudnya company Maxis ni dia baik lah. Dia baik untuk kita melabur. Jadinya mungkin kita akan dapat pulangan yang positif. Yang ketiga adalah intrinsic value. Okey, dekat situ saya dah buat tunjuk kira. Untuk EPS, kita kena darabkan dengan 8.1 untuk cari intrinsic value. Jadinya, untuk EPS Maxis ni, kita dapat tadi 15 sen kan. So, kita kena darabkan dengan 8.1. So, kita akan dapat RM RM1.27. So, kita akan bandingkan dengan harga semasa syarikat Maxis ni. Kat sini saya tulis CMP. Maksud CMP ni current market price iaitu harga semasa untuk syarikat ni. Kalau dekat sini saya tulis harga semasa Maxis ni RM3.78. Maknanya intrinsic value ni harga dia lebih rendah daripada current market price dia iaitu RM3. Jadinya dia kriteria untuk benda ni tak capai. Yang keempat adalah return on equity yang juga dipanggil ROE. So dekat sini ROE dia dapat 18.94%. So ROE untuk Maxis ni dia lebih tinggi daripada mean yang sepatutnya iaitu kita perlu dapat lebih daripada 15% baru menunjukkan yang company tu baik. So dekat sini Maxis ni baik lah sebab dia punya ROE ni lebih tinggi daripada asas dia, daripada basic dia iaitu 15%. Dan yang terakhir sekali adalah NTA iaitu Net Tangible Asset punya value. So kita dah tengok tadi yang NTA ni dapat 83 sen. Kalau nak dibandingkan dengan harga price semasa, harga syarikat semasa tu, dia lagi rendah. NTA tu lagi rendah daripada current market price dia, daripada harga semasa syarikat tersebut. So dia tidak memenuhi kriteria lah. Jadinya dekat sini kita dapat 3 yang baik, 2 yang buruk. So kita akan tengok majority. Tapi bukan setakat kewangan je kita kena tengok. Kita tengok juga dekat company tu punya technical analysis. Nanti kita akan belajar technical analysis pula. So dekat sini saya ada letakkan quote daripada Warren Buffett. So Warren Buffett ni dia seorang yang terkenal dalam pelaburan lah.
So Warren Buffett said that the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. So kalau macam nak bandingkan dalam bahasa Melayu, jauh perjalanan, luas pemandangan. Jadi ini saja daripada saya untuk analisa asas kewangan untuk 3M. Nanti kita akan sambung untuk counselling pula. Assalamualaikum.